بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Terima kasih Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli kuasa masjid, rakan-rakan daripada IKAF, Ustaz Najahan, media IKAF, rakan daripada PMT, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ini siri kelima Nabi sallallahu alaihi wasallam, suri teladan. Cuma tajuk kita pada malam ini tajuk Nabi Musa alaihi salam tampar malaikat maut. Tajuk. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada sebab ni lagi saya ceritalah. Cuma sedikit mukadimah ringkas program ataupun tema Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan ini kita laksanakan melalui program usrah, sebenarnya usrah 14 masjid, ya. Tapi kemana-mana pun saya bercakap kita akan balik kepada tema yang sama, kerana kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok mana pun kita bercerita ayat Quran ke, hadis ke, nasihat ke, akhlak ke, semua sama. Semua nak balik kepada nak jadikan diri kita ni mencontohi dan mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita cerita pasal Nabi Musa alaihi salam. Turut hal ini diberitakan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada poin-poin penting yang dapat kita manfaatkan daripada topik ini. Dan tajuk ini ialah, nama tajuk tu macam catchy sikitlah. Tapi realitinya memang berlaku. Diceritakan hal ini oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara panjang lebar dalam hadis yang saya kongsikan di sini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tujuan saya bagi tajuk ni tuan-tuan dan puan sekalian, mesejnya ni satu, berkenaan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita banyak peristiwa-peristiwa, dan antara peristiwanya adalah peristiwa Musa alaihi salam dengan malakul maut, dengan malaikat maut. Yang mana tuan-tuan, kisah Nabi Musa ni antara kisah yang terbanyak di dalam Al-Quran. Kisah dia dengan Fir'aun, kisah dia dengan Zulkarnain, kisah dia dengan Harun, dan selainnya. Jadi tuan-tuan, ini antara itu perkara yang poin yang pertama, kisah. Poin yang kedua, ini berkenaan dengan beriman kepada hal gaib, perkara-perkara gaib. Dan kita akan sentuh sedikit lagi berkenaan dengan disiplin kita beriman kepada perkara-perkara gaib. Sebab perkara gaib ni banyak, dan kita akan kupas sedikit sebanyak yang mungkin boleh kita manfaatkan dalam tempoh ringkas pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, tajuk dia Nabi Musa alaihi salam tampak malaikat maut. Tuan-tuan dan puan sekalian dibekalkan dengan nota, semua ada nota, dan dibekalkan dengan pen. Pen tu wakaf, bagi balik, jangan duk bawa balik, supaya nanti masjid orang nak main kuliah kita ke depan ke ataupun mana-mana ustaz, pen duk ada. Kertas tak apa, bawa balik. Okey, ustaz siap. Okey, bismillah.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya baca teks saya terjemahkan perenggan-perenggan. Jaa malakul maut ila Musa alaihi salam faqala lahu ajib rabbak qala falatama Musa alaihi salam 'aina al-malik al-maut fafaqaha qala faraja'a al-malaku ila Allah ta'ala faqala innaka arsaltani ila 'abdin laka la yuridu al-maut wa qad faqa'a 'aini. Maksudnya, saya perenggan by perenggan. Malaikat maut, kata Nabi SAW, datang bertemu dengan Musa alaihi salam. Lalu dia berkata kepada Nabi Musa, penuhilah panggilan Tuhanmu. Yakni bersiap sedialah untuk mati. Kena jawab dah, Tuhan dah panggil dah ni, dah cukup usia, dah cukup umur lah maknanya. Rasulullah bersabda, lalu Musa alaihi salam dia tampak malaikat maut dan cungkil. Tidak cungkil tu cungkil matanya. Cungkilnya tu cungkil matanya, tolong perbetul sikit itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu malaikat maut pun pulang bertemu dengan Allah Azza wa Jal dan berkata, engkau telah mengutusku kepada seorang hambamu yang tidak inginkan kematian, dan sungguh dia telah mencungkil mataku. Hebat ni Nabi Musa alaihi salam. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, qala faraddallahu ilaihi 'ainah wa qala irji' ila 'abdi faqul al-hayata turid fa in kunta turidul hayah fadha' yadaka 'ala matni thawrin fama tawarat yaduka min sya'ratin fa innaka ta'ishu biha sanah qala thumma mah qala thumma tamut. Nabi bersabda lagi, lalu Allah Subhanahu wa taala kembalikan matanya, yakni mata malaikat tadi. Pasal Nabi Musa ada cungkil tadi. Dan Allah berfirman, kembalilah kepada hambaku dan katakan kepadanya, adakah kehidupan yang engkau inginkan? Jika engkau inginkan kehidupan, maka letakkanlah tanganmu di atas bulu sapi. Sapi ni lembu lah, letak atas bulu lembu tu. Maka setiap bulu yang tertutup oleh tanganmu, dengannya engkau akan dapat tambahan setahun. Maknanya umur lagi panjang lah. Bila letak tangan atas bulu tu, selama tangan ni tutup bulu-bulu tu, jumlah bulu di bawah tangan ni, setiap bulu Allah tambah ke setahun. Maka Musa kata kat malaikat, kata, lepas tu apa lagi? Selain daripada tu apa lagi yang aku boleh bagi pilihan? Malaikat maut kata kematian. Maka Musa kata, segerakanlah kematian. Dia nak mati. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda lagi, fal'ana min qaribin rabbi amitni minal ardil muqaddasati ramyatan bihajarin. Musa berkata, maka segerakanlah. Lalu Musa berdoa, ya Allah, dekatkanlah kuburku dengan tanah suci sejauh lemparan batu. Maknanya ambil batu lempak, dia nak dikuburkan dan dikebumikan di tanah suci, yakni mati di tanah suci. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda lagi, wallahi law anni indahu la araitukum qabrahu ila janibi at-tariq inda al-kathib al-ahmar. Kata Abu Hurairah bersabda, Nabi bersabda, jika aku ada di sana, tentunya aku akan tunjukkan kepada kalian tempatnya, iaitu di sisi jalan berdekatan pasir merah. Okey, hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, hadis yang sahih, sangat sahih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kita nak teliti beberapa faedah daripada hadis ini. Ada banyak faedah yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Cuma saya tengok mungkin kita ambil dalam 7 ataupun 10 faedah saja yang sempat saya catat daripada hadis ini. Pertama sekali, okey, malaikat maut. Bab malaikat maut. Malaikat maut ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada beberapa isu yang dibahaskan pasal malaikat maut. Nombor 1, nama malaikat maut. Orang kita, oleh kerana saya, pangkat umur saya ni, kecil-kecil kami duk dengar lagu Bila Izrail, lagu tu lah.
Kami duk dengar daripada kecil. Jadi kami dah duk fikir itulah nama malaikat maut. Okey. Bahkan ada dalam pengajaran sebelum-sebelum ini, saya tak pasti sekarang masih ada atau tidak lagi. Di peringkat sekolah pun ditulis malaikat maut, nama 10 malaikat antaranya adalah malaikat Azrail, yakni malaikat maut. Namun jika kita teliti melalui riwayat-riwayat yang sahih daripada Nabi SAW, bahkan di dalam Al-Quranul Karim sendiri tidak disebut nama Azrail. Yang disebut adalah Malakul Maut, malaikat maut. Sebagaimana kita duk baca dalam surah Sajdah tiap subuh, biasanya Jumaat pagi kita duk baca, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, qul yatawaffakum malakul maut, yang akan datang dan cabut nyawa kalian adalah malakul maut, yang diwakilkan ke atas kamu semua. Thumma ila rabbikum turja'un, kemudian setelah dicabut nyawa-nyawa kalian, maka kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan dikembalikan. Malakul maut. Dan dalam banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang lain disebut secara jelas bahawasanya nama sebenar dia adalah Malakul Maut, malaikat maut, bukan nama Azrail. Adapun Azrail ini dinukilkan daripada cerita-cerita Israiliyat sahaja. Maknanya tidak ada satu nas dan sumber yang sahih yang mendokong nama malaikat itu adalah Azrail. Sebaliknya nas yang sahih adalah Malakul Maut. Itu dalam sebutan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Kemudian tuan-tuan, isu yang kedua pasal malaikat maut ni, ni ada perbahasan sikit ulama. Malaikat maut ni bila dia cabut nyawa, dia main seorang ke dia main dengan geng? Dia benda tu orang tanya. Jangan kita ingat ni ada orang tanya. Dia macam adalah ada ustaz. Saya teringat ambil ini. Seorang ustaz ni, ustaz apa nama? Ustaz Azhar Idrus. Ada orang tanya dia, yalah, dia cerita dalam kuliah dia. Ada orang tanya dia pasal apa? Jibril ni kerja dia turun wahyu. Jadi Nabi ni dah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang terakhir. Dia kata lah ni Jibril dah buat apa? Ni benda hal yang macam ni, ialah Ustaz Azhar itu dia ada cara jawab dia. Dia kata bodoh mu pergi tanya malaikat Jibril, dia kata. dia kata bodoh hang ni, dia kata hampir tanya Jibril lu, dia kata tanya aku lah pula, dia kata. Tu dia jawab melawak lah. Tak apa, tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jawapan dia memang kita tak ada jawapan. Jawapan dia simple je. Jawapan dia adalah hal-hal yang macam ni jangan memberatkan diri kita untuk memikir tentang dia. Tak perlu. Dia tak perlu. Alam barzakh sana, alam ghaib sana, nombor satu sekali, tempohnya berbeza dengan tempoh kita. Tempoh maknanya tempoh tahun dia lain dengan tahun kita, bulan dia lain dengan bulan kita, hari dia sama dengan berapa tahun kita. Tu satu dah, lain dah. Apatah lagi yang kedua, mereka ni ghaib daripada kita. Benda yang ghaib ni Islam ajak disiplin simple saja. Sekali kita akan bahaskan detail sikit ya. Benda yang ghaib ni tuan-tuan dan puan sekalian, benda yang kita tak perlu fikir susah. Apa yang Allah cerita, apa yang Nabi cerita, kita beriman dengannya cukup. Habis. Yang Allah dan Nabi tak cerita, tak payah pening-pening. Sebab itu Nabi Allah Subhanahu wa taala tegurkan bila orang duk bahas pasal contoh dalam peristiwa Ashabul Kahfi, orang duk cerita pasal anjing yang ikut jumlah depa keseluruhan yang turut serta dalam peristiwa Ashabul Kahfi yang bersembunyi di gua, berapa orang? Ada kata 5 orang, yang ke-6 anjing, ada kata yang keempat, yang ke-5 anjing. Jadi pakak-pakak duk berkhilaf. Pada walhal cerita yang Allah cerita tu bukan tujuan nak kira jumlah orang. Bukan nak kira jumlah anjing berapa, nama apa, tak. Itu bukan keutamaan dia. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan di situ adalah apa? Adalah kisah bagaimana pemuda-pemuda mereka nakkan perubahan, transformasi dalam kerajaan mereka.
Sebab kerajaan mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal yang terlarang, mereka lari tinggalkan kerajaan mereka. Tu dia tu cerita point dia. Ni kita dah bertengkar, berapa ekor, nama apa anjing dia? Ni tak payah, hal tu biar pergi. Buat susah kepala kita. Macam ni lah duk tanya Jibril dah kerja apa dia lah ni. Tak payah nak fikir. Tu saya tak ada jawapan, kita tak tahu. Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu clear. So macam malaikat maut ni juga ni, malakul maut, nama dia tu je. Orang kata nama tu tak payah bening-bening. Nama dia Allah sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, malakul maut. Dan soalan yang kedua tadi ni apa? Malaikat maut ni dia main kerja seorang ke dia main kerja banyak orang? Dalam hadis yang panjang, mungkin satu hari nanti saya dalam senarai hadis yang akan saya kongsikan. Tapi saya bacakan juga hadis ini. Hadis yang mana hadis panjang daripada Bara' bin Azib yang menceritakan tentang bagaimana cara malaikat maut turun dan cabut nyawa manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'id dunya wa iqbal min al-akhirah nazala ilayhi al-mala'ikatun min as-sama' bidul wujuh. Bidul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisuna minhu madd al-basar thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqulu ayyatuha an-nafsu at-tayyibah ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Seorang hamba mukmin jika berpisah daripada dunia, maknanya nak matilah ni, dan menghadapi akhirat, para malaikat digunakan dalam hadis al-malaikah, para malaikat. Kalau seorang malaikat, malakun, tu seorang malaikat. Malaikat banyak, plural dengan singular lah ni. Jamak dengan mufrad lah ni. Okay. Seorang malaikat, malakun, tu dia panggil malakul maut, seorang malaikat pencabut nyawa, malakul maut. Kalau malaikah, itu dia panggil plural, jamak, ramai malaikat. Maka akan turun daripada langit para malaikat yang mana wajah mereka putih seperti bersinar-sinar seperti wajah matahari. Mereka membawa kapan daripada kafan syurga dan minyak wangi dari minyak wangi syurga hingga duduk di sisinya. Yang duduk di sisinya, yang besar malaikat tersebut ni sejauh mata memandang. Ramai-ramai malaikat ni akan duduk di sisi orang yang nak mati ni, di sisinya. Kemudian malakul maut datang hujung kepala. Yang tadi duduk di mana? Di sisi. Nampak? Tapi yang cabut siapa? Seorang malakul maut. Itu kerja dia, cabut nyawa. Tapi dia datang berkumpulan, dia ada disebut di dalam tafsir lahu a'wan. Malaikat maut ni dia ada tim. Dia ada pembantu dia yang akan mai sekali dengan dia. Mereka akan duduk keliling di sisi dan dia akan duduk di hujung kepala. Maka dia akan berkata, wahai jiwa yang tenang. Ini kalau abdul mu'min, hamba Allah yang beriman. Wahai jiwa yang tenang, sambutlah olehmu pengampunan Allah dan keredaannya. Nasa dia suruh keluar roh yang tenang ni, maka dicabut nyawa orang yang beriman tersebut. Ada panjang lagi lah hadis, tapi saya nak cerita poin dia kat mana. Maknanya malakul maut ni dia mai dengan kumpulan, tapi yang cabut nyawa siapa? Yang cabut nyawa adalah dia sendiri. Okey, tu pasal malakul maut. Kedua, pasal Musa alaihi salam. Tuan-tuan dan puan sekalian, hadis ini antara hadis yang dikritik hebat oleh pembenci hadis. Orang anti hadis. Orang anti hadis, orang liberal, orang-orang yang pemikir barat banyak kritik hadis Nabi. Antara sebabnya hadis ini. Hadis ini sahih dalam Sahih Muslim. Ma ra'aitu tahta adimis sama asahhul kitab ba'da kitabillah min sahihil Bukhari wa Muslim. Kata para ulama, tidaklah aku melihat di bawah langit Allah Subhanahu wa taala ini, langit dunia ini, kitab yang paling sahih selepas Quran selain daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Clear? Tapi oleh kerana dia dapat peluang ni, cerita dia macam, takkan Nabi Musa ambil tumbuk tampak cungkir mata. Ni. Maka mereka menjadikan satu isu untuk melakukan penolakan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puak-puak anti hadis,
ataupun puak-puak dia panggil Quraniyun, geng-geng kononnya daripada nama Quraniyun, geng ikut Quran, tak pakai hadis. Walhal tuan-tuan para ulama, Al-Imamul Baghawi, para ulama yang lain memberikan penjelasan yang detail panjang lebar soal peristiwa ini. Apa sebab berlaku? Musa alaihi salam ni, Musa alaihi salam ni, dia Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada dia, iaitu orang yang kuat. Musa ni terkenal dengan orang yang kuat. Kisah Musa dengan Qibti, lelaki Qibti, yang mana Allah beritakan di dalam surah Al-Qasas, fawakazahu Musa faqada alaih. Musa bila kan ada pergaduhan antara kaum seorang lelaki daripada Bani Israel dengan seorang lelaki daripada kaum Qibti, fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwih, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang lelaki daripada Bani Israel, kaum dia tu, Musa tengok depa dua bergaduh. Okey, lelaki daripada kaum Bani Israel ni minta tolong dekat Musa. Pasal sama kaum. Musa daripada Bani Israel, lelaki tu daripada Bani Israel. Yang lelaki seorang lagi ni, musuh ni yang bergaduh ni, Qibti. Jadi Musa pilah tolong kaum dia ni. Bi tolong silap kok mana, fawakazahu Musa faqada alaih. Berlawan lagu mana, tuk dia tembuk mati lagi Qibti ni. Jadi itu kekuatan Musa alaihi salam. Jadi kisah dia dengan saudara dia Harun alaihi salam. Bila ditinggalkan Harun bersama dengan kaum Bani Israel untuk dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu di Saina, di bukit, orang panggil kita Tur Sina. Kalau kita baca dalam sejarah buku-buku tulis Melayu kita kan, dia tulis buku Tur Sina, bukit Tur Sina. Kalau ikut dalam Arab disebut lembah Sinai. Orang kita panggil Sinai. Lepas masa dia nak tinggalkan kaum dia kat bawah tu, dia pesan dekat Harun, hang tengok depa asal. Jadi apa depa buat bila Musa tak ada? Harun ni orang yang lembut, orang yang lunak. Bila dia tinggal depa ni sembah lembu. Yang ada kisah depa buat lembu daripada batu tu, kemudian angin tiup benar keluar bunyi suara lembu tu. Jadi semua pakak-pakak percaya, kata ni Tuhan. Maka depa pakak-pakak sembah. Kemudian Musa bila dia balik ni, dia tengok peristiwa tu, dia terus marah. Wa alqal alwah, dia baling ada alwah macam apa dia panggil, lauh ni nak terjemah apa, teringat. Dia baling macam bukan bekas, dia macam benda keras lah, macam papan ke kayu ke yang dipegang, dia baling. Kemudian wa akhadha bi ra'si akhi yajurruhu ilaik. Dia pegang kepala Harun ni, dia pegang kepala, dia tarik pergi. Dia tarik, pasal apa tarik? Ulama bahas. Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibn Kathir, bila dia tafsir ayat ni, dia kata dia tarik itu sebab apa? Sebab dia menyangka bahawasanya akibat daripada kelemahan Harun yang aku amanahkan untuk uruskan Bani Israel ni, menjadikan mereka buat apa? Menjadikan mereka mensyirikkan Allah dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia marah sungguh. Harun pun takut. Tapi tak apalah, benda tu bila Nabi Musa dapat penjelasan daripada Harun, selesai masalah. Tapi nak habaq kata Musa AS ni memang orang yang kuat. Maka ulama berkata, antaranya Al-Imamul Baghawi jelaskan pandangan yang tepat dalam memahami situasi Musa ini. Kena ingat satu bah, malaikat datang dalam bentuk rupa manusia. Pasal malaikat ni dia boleh menyerupai manusia. Kalau malaikat mai dalam bentuk rupa sebenar, kalau mai dalam bentuk rupa sebenar seperti mana Jibril AS dalam wajahnya yang sebenar, sayap dia ni menutup ufuk timur dan barat, nak korek mata lagu mana? Tak boleh. Jadi maknanya kita faham malaikat ni mai dalam bentuk rupa manusia. Itu kata Al-Imamul Baghawi satu. Yang keduanya, menjadi satu tabiat ataupun menjadi satu fitrah manusia, datang bila mendapat ugutan bunuh, bertindak. Dan Musa ni dia cepat tindak. Dia tampak pun, dia cungkir mata keluar. Jadi terpaksa ni malaikat mau, dia tahu malaikat takkan mati ke?
Sebab satu pendapat kata Nabi Musa tahu yang tu malaikat. Pendapat kedua kata Nabi Musa tak tahu yang tu malaikat. Tak tahu. Sebab tu dia bertindak macam tu, mengejutkan dia bertindak. Respon orang kata apa? Dia panggil istilah apa? Spontan. Ya, dia respon spontan. Jadi sebab tu boleh sampai tercabut mata. Itu Nabi Musa AS. Dan malaikat maut pun dia bukan diutuskan, Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia cabut nyawa. Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia bertanya, bukan cabut, bertanya kepada Musa, bersedia tak nak ni, nak cabut nyawa, nak mati ni. Jadi respon Musa kerana dua sebab. Satu, dia tak tahu. Pendapat pertama kata dia tak tahu yang tu kata malaikat maut. Pendapat kedua, dia tahu itu malaikat maut, cuma malaikat maut datang dalam bentuk rupa manusia. Kerana menjadi satu kebiasaan malaikat datang bertemu dengan Nabi dan Rasul mereka, datang dalam bentuk rupa manusia antaranya. Okey, sebagaimana Nabi SAW, Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi, yang mana malaikat Jibril kalau turun ke muka bumi untuk sampaikan wahyu, dia suka menyerupai muka Dihyah Al-Kalbi, sahabat Nabi yang segak seorang. Sebagaimana peristiwa kaum Lut alaihissalam. Kaum Lut, malaikat mai nak laksanakan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka, datang dua orang lelaki dalam bentuk rupa manusia. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka. Dua orang lelaki itu mereka cuba nak menodai dua orang tetamu, walhal mereka berdua adalah malaikat yang Allah utuskan untuk laksanakan hukuman laknat Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan kaum Lut. Okey, tuan-tuan sekalian. Okey, tu poin yang kedua. Pasal sikap Musa, dia korek mata. Itu kita kena faham. Poin yang ketiga daripada hadis ini berkenaan dengan ghaib, perkara ghaib. Perkara ghaib ini tuan-tuan dan puan sekalian, disiplin dia kita bagi simple. Seperti tadi saya dah sebut sikit. Cuma kita kena faham dulu perkara ghaib ni dia ada dua. Dia ada banyak perspektif. Bahkan ada tesis PhD bahas pasal soal usulu al-iman bil ghaib. Prinsip-prinsip beriman kepada perkara ghaib. Antara perspektif yang saya kira dia telah bersifat merangkumi semua benda. Ghaib ini, perkara ghaib ini ada dua perkara, ada terbahagi kepada dua. Satu dia panggil ghaib al-haqiqi, yang betul-betul ghaib yang tak nak siapa tahu. Okay. Satu lagi ghaib yang nisbi, maksudnya ghaib yang ada benda kita tahu, ada benda kita tak tahu, dan ada benda kita tak tahu orang lain tahu. Dan ada benda orang lain semua tak tahu, mungkin kita saja tahu. Kita tahu. Contoh kita buat maksiat seorang-seorang kita, orang lain tak tahu, kita aja tahu. Tapi ghaib dari mata pandang Tok Imam, ghaib daripada mata pandang para jemaah, orang tak tahu. Jadi itu ghaib nisbi. Standardnya ghaib ada dua ni. Ghaib yang pertama ini, nombor satu ni, ghaib mutlak daripada kita, yang kita tak tahu terus. Contoh qasasul anbiya, kisah para nabi. Kita tahu mana kisah ni? Kisah ni kita hanya tahu sekiranya Allah dan Rasul beritakan dan ceritakan kepada kita. Tu je. Mana lagi sumber lain? Tak ada sumber lain. Cerita pasal para malaikat, cerita pasal Jibril, cerita pasal bentuk rupa Jibril, cerita pasal apa lagi? Burak, cerita pasal Isra' dan Mi'raj, Nabi naik ke syurga, cerita pasal neraka, cerita pasal Nabi tengok neraka bagaimana, Allah tunjukkan kepada Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Semua benda ni semua kita tak tahu, melainkan apa yang Allah dan Rasul ceritakan kepada kita. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, kan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui nama-nama dia Al-Asma Al-Husna, nama-nama Allah yang indah. Asmaul Husna ni kita kena ingat. Ada nama-nama yang Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi tahu kat kita, tapi dia bagi tahu kepada makhluk-makhluk di sisinya, yakni para malaikat di sana. Tapi kita tak tahu. Jadi kita hanya berdoa dengan nama-nama Asmaul Husna yang kita tahu daripada Al-Quran dan hadis yang ada. Jadi itu jenis-jenis perkara ghaib. Jadi prinsipnya apa? Prinsipnya simple je, mudah. Tuan-tuan dan puan sekalian, perkara ghaib ni kita beriman
kepada semua yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, isbatkan, tetapkan. Apa yang Allah dan Rasul tetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang perkara gaib, kita beriman dengannya. Tanpa ada rasa keraguan, tanpa menafikan perkara tersebut. Tak boleh menafi, confirm. Dan kalau perkara tu Allah dan Rasul nafi, kita nafi, wajib. Kalau Allah dan Rasul nafi, kita nafi. Kalau Allah dan Rasul benarkan, kita benarkan. Maknanya kita bergantung sepenuhnya kepada keputusan jalan penceritaan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu dia disiplin pada perkara gaib. Jadi ni Nabi cerita, sanad dia sahih, matan dia sahih, nampak cerita macam tak berapa nak ni, tapi inilah hakikat cerita dia. Peristiwa Musa alaihissalam dengan malaikat maut. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Itu kemudian tu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, tuan-tuan, dalam hadis ini juga menunjukkan dalil tentang umur manusia ni boleh panjang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Boleh panjang. Bila isyarat dia kat mana? Isyarat dia apabila Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kepada Musa alaihi salam. Kita tak macam Nabi lah. Kita tak ada malaikat mai jumpa kita mai duk habaq kata, hang ni nak mati tak? Taubat habaq tak mau mati. Tu malaikat kita tak ada. Ini mukjizat para nabi dan rasul. Allah berikan kepada mereka keistimewaan. Okey. Jadi pilihan Allah berikan khusus untuk para nabi ni, tapi kepada umat Muhammad ni, kita ni apa kita dapat? Kita tak dapat kelebihan itu, tapi kita dapat peluang untuk panjang umur. Contoh melalui apa? Contoh. Siapa tahu? Kita ada peluang panjang umur melalui apa? Selain daripada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa lagi? Sedekah, silaturahim. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis apa, man sarrahu an yubsita lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu falyasil rahimahu. Nampak? Maknanya barang siapa yang dia nakkan, dia nakkan apa? Dia nakkan supaya dia dapat rezeki, diperluaskan rezeki dia, okey, ataupun yunsa'alahu fi atharihi, maknanya dia dimuliakan nama dia, terkenal, walaupun dia dah meninggal dunia, orang masih bercakap pasal dia. Kalau dia nak dua benda ni, falyasil rahimah, hubungkanlah silaturahim. Sebab apa? Sebab ini riwayat Imam Bukhari. Lama bahaskan pasal benda ni, macam mana hubungan silaturahim ini boleh menjadikan usia orang tu panjang. Usia panjang ni, tuan-tuan, jangan fikir usia panjang ni hidup ya. Betul, salah satu hidup je. Usia panjang ni juga memberikan satu takrifan. Contoh, rezeki dia luas, rezeki dia banyak. Antara rezeki yang paling perlu dihargai oleh manusia adalah nyawa yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, nama disebut, dimuliakan, mendapat doa daripada orang ramai. Orang bercakap kebaikan pasal dia walaupun dia dah meninggal dunia. Maknanya kesan berpanjangan kebaikan dia tu. Contoh kita kata Al-Imam Syafi'i, sampai hari ni orang bercakap pasal dia. Orang bercakap pasal mazhab dia, orang bercakap pasal ilmu dia. Al-Imam Ibn Kathir, orang bercakap pasal ilmu dia, kita baca tafsir dia. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, orang bercakap pasal penulisan akidah dia yang hebat. Imam Malik bin Anas, orang bercakap pasal dia. Nabi tak payah habaq lah, sahabat-sahabat tak payah habaq. Memang kita bercakap Umar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah, semua kita bercakap. Tapi nama kita ni bila kita mati ni, siapa bercakap pasal nama kita? Saya bukan bercakap soal populariti, tak. Tak semestinya nak kena popular, nak kena hebat, tak semestinya. Tapi maksud saya sekarang ni, orang bercakap, memuji, mendoakan kebaikan bagi kita, ada kesan kita tinggalkan dalam komuniti dan masyarakat kita. Dengan apa? Hubungkan silaturahim. Dia jadi macam dalam kampung tu, dia jadi ketului. Orang bergaduh, kelai orang hantar dia pergi selesai. Keluarga bergaduh, orang hantar dia pergi selesai. Kelai sana sini, orang hantar dia. Kerja dia apa? Kerja dia bagi perbaik antara manusia.
So ada orang yang Allah berikan dia kelebihan ni. Yang ni tuan-tuan percayalah, habis satu generasi ke satu generasi, orang akan bercakap pasal dia. Dan bila orang bercakap baik pasal dia ni, itu satu doa untuk dia di akhirat. Jadi maknanya salah satu perkara faedah daripada hadis ini, usia manusia ni boleh diperpanjangkan tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui sebab dia apa? Hubungan silaturahim. Sebab tu janganlah cari pasal nak putus hubungan silaturahim. Jangan. Bergaduh kok mana pun kita ni. Orang ni bergaduh, orang tak suka kat kawan ni, lebih-lebih lagi lah. Tapi sekarang ni politik pun dah matang dah. Kalau sebahagian dulu lama-lama dulu, masa politik tu tahu kawan ni tak boleh, ni tak boleh makan, tak boleh duduk sekali, tak boleh. Tapi perlih kita ni alhamdulillah lah, ada di tempat-tempat tertentu jadi imam tak boleh, belakang terajang tu imam, tukar tu imam dia. Jadi sampai ke tahap tu. Tu politik kecil je. Hal yang macam ni tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena pastikan ia tak berlaku. Berbeza pendapat tu politik, soal agama lagi. Contoh kita katakan sekarang ni usaha Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, jalah proses penukaran imam dan sebagainya. Kadang-kadang orang tu dia sensitif. Pasal apa tukar imam dia buat imam geng dia apa bergaduh. Tak payah bergaduh. Di kerajaan ada polisi dia, ada peraturan dia. Dia tetap had umur, dia tetap bacaan ke, dia interview macam-macam lah. Had tu peraturan tu saya tak pastilah, peraturan tu rujuk balik kepada ketetapan Jabatan Agama Islam. Itu kerajaan yang berhak untuk menentukan imam ni. Dalam agama pun tak payah tengok perlis, tengok dalam agama, dalam kitab-kitab fiqh, ulil amri je, pemerintah. Kita tak setuju kat imam tu, kita tahu imam ni dia ni duk buat benda ni, kita tahu dia. Kalau kita saja tahu, orang lain tak tahu, tak boleh. Tapi kalau satu kampung tahu, problem lah. Ni Majlis Agama Islam kena bijak lah. Sampai satu kampung tahu dia duk buat benda mengarut. Contoh, walau bagaimanapun Islam ajak simple je. Hajjaj bin Yusuf, Hajjaj ni ialah dia ada sejarah dia yang panjang dalam Islam. Hajjaj bin Yusuf ni hebat tak hebat dia? Bukan hebat. Antara benda paling besar dia buat, hak teruk ni, bunuh sahabat Nabi. Abdullah ibn Zubair. Ketika itu Abdullah ibn Zubair ada krisis. Ini semua di zaman Yazid ibn Marwan, anak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini peringkat anak depa, peringkat cucu depa ni, anak depa. So peristiwa Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Dia panglima Yazid bin Muawiyah. Hajjaj bin Yusuf ni. Jadi oleh kerana Yazid tu khalifah umat Islam pada waktu tu, Abdullah bin Zubair ni dia rasa Mekah ni aku ketua, kena ikut aku. Hajjaj kata hang tak boleh, hang kena ikut Yazid. Kata Abdullah tak boleh, aku gubernur di Mekah ni. Tak iktiraf. Dia tak iktiraf. Bila tak iktiraf, Yazid bin Muawiyah, cerita ringkas dia, Hajjaj bin Yusuf bunuh dia. Dan Hajjaj bin Yusuf jadi imam di Masjidil Haram, imamkan sahabat-sahabat Nabi yang lain salat di belakang. Walaupun dia buat kesalahan besar, bunuh sahabat Nabi. Walaupun mungkin dia ada ijtihad dan pandangan dia, tapi dalam sejarah dia dikritik hebat oleh para ilmuwan, para ulama dan sebagainya. Mungkin sahabat tu pun mungkin ada ijtihad dia benar atau salah, tu kita tak bahaskan. Tapi secerita dia buat benda yang besar. Sahabat Nabi ni tak puas hati, tapi bila dia jadi imam, dia pun sembahyang belakang dia. Maknanya apa? Imam ni dipilih oleh pemerintah. Yang tu kita kena faham. Betul, kadang-kadang krisis kita kok polis ni, tuan-tuan dan puan kena pakat-pakat. Iyalah. Kadang-kadang imam dia hantar mai mana daripada qaryah lain, mai jadi imam sini, orang qaryah tak kenal dan sebagainya. Tuan-tuan senang je tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau dia ada kualiti jadi imam, bacaan dia bagus, akhlak dia bagus dengan orang, kita kira apa dia mai daripada kampung mana pun, kita sepatutnya seronok lah. Dia mai akhlak bagus, baca bagus, boleh bimbing kita, boleh hajak kita, apa masalah. Kalau dia mai tu terajang pintu tu, tolak tu imam ni, rampas mikrofon, yang tu kita usung dia keluar, melimpaklah sungai depan tu. Tak ada masalah. Tapi situ saya melawak je lah, nanti kata kita suruh pula. Tapi saya nak sentuh sikit lah bab tu. Ada kita bercakap pasal silaturahim.
Kita tak mau, mudah-mudahan hal ini diurus dengan baik oleh pihak-pihak masjid dan diurus dengan baik oleh Jabatan Agama Islam sendiri, diselesaikan dengan cara yang harmoni dan bijaksana. Cari ketuli-ketuli yang boleh harmonikan keadaan. Memang tak dinafikan kadang-kadang sensitif. Dah 20 tahun jadi imam dan sebagainya, senior di kampung, dihormati oleh orang kampung, tiba-tiba mai orang ni mai buat kasak-kasak, kita pun sakit hati. Jadi saya yakinlah insya-Allah Jabatan Agama Islam boleh hantar pergi perelok-perelok, pergi baik-baik, hantar ketuli yang bagus-bagus, mencakap elok-elok. Saya rasa tak ada masalah. Komuniti dan masyarakat boleh terima. Kalau sekiranya perkara tersebut berlaku dengan cara yang sopan dan cara yang baik, insya-Allah. Okey, tu keluar topik sikitlah. Yang pentingnya apa? Pentingnya kita hubungkan silaturahim. Itu poin yang keempat daripada peristiwa ini. Poin yang kelima daripada peristiwa ini adalah berkenaan dengan Nabi Musa AS. Dalam riwayat yang lain dinyatakan bahawasanya satu faedah ni, luar faedah ni, para nabi ini mereka benarlah mereka mendapat konsultasi sebelum daripada kematian mereka. Dan para nabi ini walaupun mereka meninggal dunia, mereka hidup di akhirat. Sebab itu Nabi SAW sendiri ketika mana baginda ke Isra' dan Mi'raj, kan kita ni ahli sunnah semua, orang Islam semua, apa kita beriman dengan peristiwa Isra' Mi'raj? Kita beriman Nabi pergi ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit secara yaqadhah, bukan mimpi. Yaqadhah ni maksud apa? Sedang tubuh badan Nabi pi, bukan kata roh Nabi pi, tak, tubuh badan Nabi pi. Hak tu kita orang Islam beriman. Tapi ada akidah lain tu yang mengarut tu depa kira mimpi. Sebab tu depa pun percaya sebahagian daripada aliran-aliran, minta maaf lah, ni aliran-aliran yang menyeleweng. Dia tengah-tengah duk zikir tu dia pingsan. Lepas sejam dia bangkit. Dia beritahu kata, tadi saya pi ke Masjidil Aqsa, pi bunuh 2-3 orang Yahudi. Kemudian saya masuk ke Masjidil Haram, sempat sembahyang zuhur kat sana tadi. Dia jawapan ni mudah je, sembahyang zuhur. Timing mana sama dah. Masjidil Haram dengan kat sini tak sama. Dan lagi dia nak kono nak buang apa tak. Kita yang duk dengar ni pun percaya lah. Sembahyang zuhur kat sana, Masjidil Haram. Jumpa imam Masjidil Haram. Ya, dia kata jumpa dan salam je. Nak salam dengan imam Masjidil Haram ni, pernah pergi Mekah ni. Boleh salam lah. Tobat tak dapat polis ni kepung macam berapa orang tu. Bukanlah kata saya kata pasti tak dapat. Ada rezeki orang dapatlah. Tapi dia nak cerita tu, jalan cerita, bukan ini hal yang berlaku. Yang saya cerita ni yang berlaku, dan orang yang cerita tu penuh kepercayaan. Bagi tahu tok guru dia kata pi sana tu, dia roh dia pi. Sebab apa? Sebab depa juga mempercayai yang pi Nabi SAW ke Isra' dan Mi'raj tu roh, bukan jasad. Kita umat Islam beriman jasad Nabi pi secara sedar, yaqadhah. Tu clear yang tu dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para nabi dan rasul ni alam kubur depa, tuan-tuan, depa hidup bagaimana wallahu a'lam, kita tak tahu hidup bagaimana. Sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi SAW dalam banyak penulisan para ulama, antaranya hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar. Kata al-anbiya ahya fi quburihim yusallun. Para nabi ini mereka hidup di dalam kubur mereka dan mereka bersalat. Bagaimana? Kita tak tahu bagaimana. Alam ni tentu alam yang lain, alam barzakh. Tapi hidup secara jasad ke apa ke, yang tu kita tak tahu. Wallahu alam. Al-Imam Al-Baihaqi ada menulis buku tentang hayatul anbiya ba'da wafatihim, kehidupan para nabi selepas daripada kewafatan mereka. Al-Imam Suyuti ada tulis juga Imba'ul Adhkiya bi hayatil anbiya, pemakluman berita bagi orang yang cerdik pandai tentang kehidupan para nabi selepas daripada kewafatan mereka. Jadi itu iman ahli sunnah wal jamaah. Dan kata Al-Imam Suyuti, saya baca sikit perkataan dia kata hayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi wa huwa sairul anbiya ma'lumatun 'indana 'ilman qat'iyyan. Dia kata kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kubur Nabi
dan juga kehidupan seluruh para nabi, diketahui di sisi kami dia merupakan ilmu yang qat'i, maknanya yang paling benar dan paling tepat. Itu iman kita ahli sunnah. Nabi hidup mana? Hidup alam barzakh lah. Okey, so clear bab tu. Itu poin yang ke-5. Poin yang ke-6, tuan-tuan dan puan sekalian, berdasarkan apa yang kita perolehi daripada hadis ini berkenaan dengan kemuliaan tanah suci, tanah haram, tanah suci. Nabi Musa alaihissalam menunjukkan kepada kita keinginan untuk meninggal dunia di tanah suci, Al-Quds. Okay. Bagaimana tanah suci ini, di mana lagi, itu topik yang ke-7, yang terakhir. Tapi sebelum itu, tanah suci ini maknanya kita sebagai umat Islam, satu, kita kena minta supaya mati dalam keadaan yang baik. Tuan-tuan, itu clear. Mati dalam keadaan yang baik. Mati dalam keadaan yang baik ni ada banyak cara. Sebab ada orang, contohnya sahabat Nabi, keluarga Yasir, mati dibunuh, disula isterinya, kira dibunuhlah satu keluarga. Tapi dia mati dalam keadaan yang kejam, tetapi mati dia penuh dengan kemuliaan, syahid mereka. Nampak? Kita bagi laluan pada azan, jadi kita sambung balik. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan sekalian, sambung kita tadi kisah keluarga Yasir. Mereka mati tentunya dalam keadaan yang dilihat dengan mata kasar tidak baik, mati dibunuh. Okey, namun mereka mati dibunuh, yang mana pembunuhan itu menjadi satu kebaikan dan kemuliaan kepada mereka kerana mereka gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapa saudara Nabi Hamzah ibn Abdul Muttalib mati dibunuh dengan kejam dalam peristiwa Uhud, dan mayatnya, jenazahnya dicincang lumat. Cincang lumat.
Namun tuan-tuan dan puan sekalian, hukum mati tersebut, mati satu kemuliaan yang sangat besar untuk dia. Mati syahid dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang ni orang kita ni dia suka menilai. Okay? Dia suka menilai, dia suka minta maaf, dia suka menghukum. Jadi bila dia tengok orang tu mati ni, kena mati ni, dia duk kata, "Oh, teruk dia ni mati." Kadang-kadang bawa jenazah berat sikit, berat. Ish, berat teruk dia ni. Tengok saya kubur ni ayak lagi tu, dia kubur tak terima dia pula. Dia ni cerita-cerita, minta maaf, cerita mastika dulu kan. Kubur tak terima, pasal ayak penuh, selut penuh, tak lagi hujan, mayat timbul balik. Cerita-cerita kartun macam ni, dia jadi cerita besar. So hal-hal yang macam ni tuan-tuan, tak boleh sebenarnya, tak boleh. Mati ni, husnul khatimah ni, maksud dia tu sangat subjektif. Maksud saya apa? Kenapa saya katakan sangat subjektif? Dia kena ditafsirkan. Nombor satu, Allah saja yang tahu hamba dia tu ahli syurga kat di neraka. Allah saja yang tahu dia ni hamba yang saleh ataupun tidak saleh. Allah saja yang tahu dia ni maksiat banyak ke ataupun ada kebaikan dia yang boleh orang kata apa, yang boleh menghapuskan segala maksiat yang dia buat. Mungkin dia dah taubat ke, kita tak tahu. Tapi kita ada hukum ni sambil bekat jenazah ni. Lain ni. Jadi cerita-cerita lagu tu dibaca. Kau duk cakap kat kampung, cakap berat jenazah dia, masa dia hujan tu jadi susah, jadi kita lambat. Tuan-tuan, kita kena tahu jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lambat dikebumikan kerana krisis pemilihan khalifah pemimpin. Itu jangan cepat sangat bab ni. Jadinya bila kita kata husnul khatimah ni, bukan husnul khatimah untuk kita nilai orang tu, tapi husnul khatimah orang tu, kematian yang terbaik untuk orang tu yang Allah nilai, bukan kita. Tu husnul khatimah. Cuma tentunya kita nak mati dalam keadaan yang baik supaya senang diurus, boleh dimandikan, tu je. Dan yang kita nak apa? Kita mati dalam keadaan kita dah bertaubat, kita mati dalam keadaan kita sedang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mati dalam keadaan amal soleh kita banyak. Tu dia maksud. Sebab tu kata di dalam hadis apa? Nabi kata, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amalan tu bergantung kepada pengakhiran apa hak dia buatlah. Dia ada rasa nak taubat ke, contoh paling clear sekali. Semua orang tahu cerita ni. Seorang lelaki yang dia dah bunuh 99 orang. Dia dalam perjalanan taubat. Perjalanan. Tak taubat lagi. Perjalanan nak taubat. Pasal apa? Pasal nak cari seorang lelaki, guru yang boleh bimbing dia. Tapi dia mati di tengah jalan. Bila mati di tengah jalan ni, hukum logik akal, kalau kita tanggung mayat dia, gila dia ni neraka dah. Kita tahu dia bunuh 99 orang. Tu kita. Tapi Allah nilai lain. Allah Subhanahu wa taala utuskan malaikat ni tuan-tuan, pakat berebut. Malaikat hak nak bawa ke syurga, hak nak bawa ke neraka. Berebut pasal apa? Berebut last kali diukur jarak dia. Jarak dia dengan tempat untuk dia bertaubat dengan jarak dia mai tadi. Hak baru bunuh orang yang ke 100. Nampak? Itu adil Allah Subhanahu wa taala. Dan al-khawatim tu, amalan terakhir tu yang kita tak tahu dia buat apa. Sebab tu jangan hukum. Cuma kita minta dalam keadaan yang baik supaya orang tahu kita mati, orang urus jenazah kita, itu je. Jadi itu berkenaan dengan kematian yang di tempat yang baik oleh Musa. Juga contoh kita juga dituntut mati bukan saja husnul khatimah, juga mati di tempat yang baik. Macam Musa berharap. Contoh kita dituntut mati di Madinah Al-Munawwarah. Hadis ni saya duk baca dulu. Man istata'a minkum man istata'a ay yamuta bil madinati falyaf'al fa inni ashfa'u liman mata biha. Siapa yang mampu mati di Madinah, lakukanlah. Maka aku akan memberikan syafaat bagi orang yang mati di Madinah. Yang kadang-kadang orang kita ni dia salah faham. Bila keluarga dia mati kat sana, dia duk kira nak balik. Dia kira dia penting diri. Saya minta maaf, dia penting diri. Jenazah tu sepatutnya biarlah ke bumi di sana, tempat mulia, mati di tempat mulia. Tuntutan dalam agama hak yang anak duduk tu, nak kena bawa balik, nak tengok kali terakhir.
jenazah ni cukup bahagia dah meninggal di sana. Sebab satu kemuliaan yang besar untuk dia, syafaat Nabi dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Apa lagi yang lebih besar daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dapat? Tentunya pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu syafaat Nabi lah. Kita keluarga tak kira bertengkar, bergaduh dengan kedutaan, bergaduh dengan ni, nak beli tiket, nak pergi sana juga, nak buat balik, tak payah. Kebumikan di sana satu kemuliaan di sana, tempat yang baik sebagaimana Nabi Musa alaihissalam nak dikebumikan di tanah suci. Itu poin yang ke-6. Poin yang ke-7 yang terakhir, tuan-tuan dan puan sekalian, daripada hadis ini berkenaan dengan kubur ni. Kubur para nabi ni, tuan-tuan dan puan sekalian, semuanya tak tahu kesahihannya melainkan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain tu tak tahu. Sebab Nabi pun tak dan tunjuk kat sahabat kat mana. Ada alamat? Tak ada. Jadi sebab tu kadang-kadang minta maaf, ada syarikat travel agency, sebahagian tak kira lah Malaysia ke mana ke, luar negara ke apa ke, hak duk bawa orang pi ke tempat-tempat Islamik dan sebagainya. Oh, ini kubur Nabi Adam, ini kubur Nabi ni, ini kubur Nabi ni, ini kubur Nabi ni, ini kubur. Dia tahu mana? Siapa abang? Kita tak tahu benda ni, kita tak tahu. Sebab kubur yang tahu satu je, kubur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti. Pasti. Yang lain tak tahu. Sebab tu yang kita bimbang, contoh macam di Yaman, satu perkampungan, makam, katakan makam Nabi Hud. Apa dah orang buat kat situ? Walaupun sebahagian orang menafikan, tapi realitinya ada video semua. Pergi buat perayaan di makam Nabi Hud tu. Dan betulkah soalan ni itu makam Nabi Hud? Dalam hadis sebut kubur yang clear, kubur Nabi Muhammad SAW. Kubur-kubur lain semua tak ada dinamakan. Kubur Nabi Abu Bakar Umar yang dinamakan. Kubur lain tak ada, tak tahu. Walaupun dalam atas tu kata ni kubur Aisyah di sini dan sebagainya, dia hanyalah batu waktu tu. Mungkin ijtihad para ulama mengatakan, tapi secara pasti kita tak tahu. Nah, jadi sebab tu saya cakap benda ni kerana nak bagi satu message kepada kita ni duk pergi travel apa semua. Kadang-kadang dia ada macam jejak kubur. Kita bukan jejak kubur. Kubur ni ziarah. Bila kita ziarah, kita mendoakan kepada orang dalam kubur. Dan ziarah kubur ni bukan kita berdoa nak kena sebut nama seorang-seorang dan sebagainya. Doa secara umum. Assalamualaikum ya ahlal qabr, antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Salam sejahtera kepada wahai kalian sekalian kalian, wahai penghuni kubur, kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul suatu hari nanti. Tu betul kita doa kebaikan untuk mereka secara umumnya. Sebab tu Nabi bila ziarah kubur ni, Nabi pusing dalam kawasan kubur sambil ingati kematian. Itu Nabi SAW. Dan Nabi ziarah kubur malam. Kita tobat lahum tak pindah malam. Pasal apa? Pasal kita ada hantu, versi Melayu punya hantu. Kubur kita pun kita tanam pokok hayang tu. Kubur tu dekat apa dia? Masjid Syarani punya qaryah. Ui, kubur tu kita nak pergi Busrun. Ada pokok besar atas tu kan. Tu kubur kita. Kita pergi kubur Arab. Kosong pada basah itu, tak batu kosong. Kita ni Melayu dia ada version hantu ni kita buat version sendiri. Pokok, tanam pokok tertentu di kubur, bau wangi kubur lain. dia dah jadi lain dah. Itu dia version kepercayaan dan tradisi ataupun adat masing-masing. Cumanya yang sahihnya kubur ni ziarah Nabi antara waktu Nabi ziarah adalah pada waktu malam, sambil Nabi ingati kematian, bermuhasabah diri. Ada jangan nak pergi buat pasal lah ni orang kita tak pergi tengok pelik. Lagi duk jumpa Abang Aziz kat kubur tu. Apa tu? Duk je kubur Syarani dia kata duk meratik apa pula kacau kita. Jadi itulah. Jadi kubur para nabi ni tak dimaklumkan kepada kita.
Banyak sebabnya ulama bahaskan. Antaranya contohnya, tak mau jadikan tempat tu mungkin satu tumpuan sehingga orang mengimarahkan kubur tu. Dia tak perlu imarahkan kubur. Kita imarahkan masjid. Itu antara mesej yang Umar sampaikan bila Umar tebang pokok tempat Nabi berteduh. Apa masalahnya? Pokok Bai'atul Ridwan Nabi berteduh, pokok tu bagus, pokok tu simpanlah pokok tu, kita ambil pakat balik tanam kat Malaysia, ambil benih apa semua kan. Umar tebang. Umar tak mau ada masalah nanti kaum datang, umat selepas ni datang, mereka nak jadi, nak buat keramat pokok tu nak. Pantang ada, nak ambil tangkap buat keramat. Pantang ada, tangkap buat keramat. Lepas tu kat sini duk je benih. Benih pokok hak Nabi duduk dulu. Tu dia, pakat bubuk je. Agama diniagakan sampai ke tahap itu. Jadi itulah sedikit sebanyak. Dan poin kesimpulan umum daripada cerita ni tuan-tuan, nombor satu, beriman kepada perkara gaib ada disiplin dia. Tak boleh sesuka hati. Tak boleh kita buat cerita. Mimpi menceritakan, contoh kata ada orang dakwa, kata dia mimpi, katakan contoh fulan, kata dia tok syekh besar lah, kata dia mimpi sebenarnya Nabi Musa waktu tu cakap, jadi dia tambah cerita yang tak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, mimpi tu kena tolak. Kalau dia mimpi sama macam cerita dalam hadis, kita katakan mimpi itu benar. Betul lah. Benar bukan pasal dia mimpi, benar pasal Nabi dah cerita. Itu kena, itu disiplin dia, perkara gaib. Tuan-tuan apa sekalian. Kedua tadi itu umum daripada peristiwa tadi ni, tentang yang keduanya tentang malaikat maut, ketiga tentang anti hadis yang berusaha bersungguh-sungguh untuk tolak hadis ini. Kita dah ada jawapan tadi. Kenapa Nabi Musa melakukan sedemikian rupa, tabiat manusia, mungkin kerana dia tak tahu kata itu malaikat. Kalau dia tahu pun malaikat tu datang dalam bentuk rupa manusia, yang mana dia takkan mampu mencederakan malaikat tu pun, takkan mampu menyakiti malaikat tu pun. Kekuatan pada malaikat ni kita pun tahu. Apatah lagi tugasan malaikat yang mencabut nyawa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. So jadi itulah umumnya tentang peristiwa gaib yang dapat kita sama-sama kongsi dan manfaatkan pada malam ini. Wallahu a'lam. Ada dua soalan, satu soalan bertulis, satu lagi soalan ada sahabat mesej ni. Okey, pertama berkaitan dengan kedudukan mayat semasa disolatkan. Adakah sama kedudukan mayat lelaki dan perempuan, sama kedudukannya? Dia kalau ikut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Anas bin Malik radhiyallahu an, dia pernah ketika mana datang jenazah lelaki dengan jenazah perempuan. Mula-mula mai jenazah lelaki dulu. Dia berdiri di kepala jenazah lelaki, menghadap kepala. Okey. Maknanya panjang tu dia berdiri menghadap kepala. Kemudian datang jenazah perempuan. Demikian juga dia berdiri, dia bukan menghadap kepala, dia duduk di tengah. Okey, itu hadis Anas bin Malik. Bila ditanya kepada dia, dia kata hadza fa'ala Rasulullah SAW. Seperti ini dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini juga, dalam hadis Samurah bin Jundub riwayat Muslim, juga meriwayatkan peristiwa yang sama. Jadi itu berkenaan dengan tempat kita berdiri. Cuma dia tanya kat sini, lelaki ke sebelah kiri ke sebelah kanan, yang tu tak diriwayatkan secara jelas. Yang kita duk bertengkar habis ni, kanan kiri, kanan kiri. Tak ada masalah. Cuma biasalah kita ambil umum hadis. Nabi SAW ni yu'jibuhu at-tayammun. Nabi ni sangat suka nak buat benda-benda kanan dulu. Nabi suka nak pakai fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Dia bila Nabi nak sikat rambut, Nabi suka sikat belah kanan dulu. Bila Nabi nak pakai selipar, suka pakai ataupun kasut, pakai sebelah kanan dulu. Itu Nabi SAW. Jadi kalau kita kata kanan tu maknanya kedudukan dia letak belah kanan tu, okeylah, ambil tu. Tapi nama spesifik nas tak ada. Kanan tu kiri. Maknanya kepala tu nak duduk belah, menghadap belah ni belah kanan lah. Kau nak menghadap belah kiri tu. Tapi kalau kita ambil umum hadis Nabi SAW, tayammum Nabi suka kanan, menghadap sana lah. Maknanya tu imam macam ni, maknanya dia menghadap, dia pi kepala dia ke arah kanan, dia bukan ke arah kiri. Secara spesifiknya lah. Wallahu a'lam. Tapi nas detail saya tak pasti tentang hal tersebut. Setakat ni saya tak menjumpai nas berkaitan dengan kanan ataupun kiri secara jelas. Okey, yang keduanya, soalan ni minta ni saya tak tahu jawab. Saya tak tahu. Mungkin saya akan kena buat kajian sikit. Soalan dia tanya,
Apakah alam malaikat itu alam yang sama dengan alam jin? Kok duk bersisih kat atas tu, wallahu alam. Yang tu saya tak tahu. Saya tak jawab, saya buat kajian, nanti ada kelapangan semula masa, saya beri respon insya-Allah. Wallahu alam. Saya kira cukuplah setakat itu sekadar pengusian satu hadis daripada Nabi SAW, yang mana Nabi kita jadikan suri teladan kita. Nabi ajar kita, Nabi berkongsi kepada kita tentang perkara gaib dan disiplin beriman dengan perkara gaib, walaupun cerita macam lawak, tapi itulah hakikatnya dan itulah hal yang diberitakan oleh wahyu daripada Allah kepada Nabi dan Nabi SAW kepada kita, dan kita dituntut beriman dengannya. Wallahu alam. Terima kasih saya ucapkan. InsyaAllah kita bertemu di lain masa. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh majlis dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Astagfirullah.